Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain. Muka surat 57. Kalau kiranya malam ni Profesor Bezin, tapi dia tak boleh mari pula dah. Jadi dia janji yang minggu depan lah pula, insya-Allah lah tu. Kalau kiranya malam ni dah lah giliran dia, tapi dia ada keuzuran, tak dapat dielakkan, dia tunda kepada minggu depan pula. Itu pun insya-Allah. Sambungan kitab minggu lepas lagi, iaitulah berkait dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tambihun, telah muwafaqah oleh mereka itu ulama atas bahawa anak Adam itu diberi pahala akan mereka itu dan diazab akan mereka itu. Situ dah ke? Ke atas sikit. Tetapi jadi sambungan minggu lepasnya, jika kita diberi pahala itu dengan semata-mata limpah kurnia Allah, Allah Ta'ala kurnia pahala di atas ibadat kita semata-mata dengan limpah kurnia Allah, bukan kewajipan atas Allah, bukanlah suatu kemestian atas Allah mengkurniakan pahala kepada hamba-hamba yang taat kepadanya. Hanya semata-mata limpah kurnia Allah. Bifadlillah, dengan kemurahan Allah, maka Allah kurnia pahala kepada hambanya atas amal ibadatnya. Tapi ibadat yang ikhlas lah. Ibadat yang sah, ibadat yang ikhlas kerana Allah, itu barulah diberi pahala. Kalau buat ibadat dah tapi riya, ibadat buat tapi tidak ikhlas, hati tidak ikhlas dalam ibadat, maka tidak berpahala lagi. Tetapi dijadikan tanda yang menunjukkan atas barang yang ia seseorang itu ikhtiarnya jua daripada pahala. Dari segi ibadatnya, keluarnya ibadat tu daripada kita. Yang memberi taufik untuk beribadat ialah Allah Subhanahu wa taala. Baik kereta DBQ 4097 faham dah tu, tak payah apa dah. DBQ 4097 ada orang depan nak keluar. Jadi baik. Dari segi usahanya, kita berusaha taat kepada Allah, namun kita kena sedar yang memberi kekuatan untuk taat kepadanya ialah Allah. Allah beri kekuatan kepada kita untuk taat, maka mampulah kita taat kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala beri pahala di atas taat tersebut, itu dengan limpah kurnia Allah, bukan kewajiban atas Allah dak. Dan seksa pun begitulah, hingga jikalau dibaliknya dengan diberi pahala bagi orang yang mengerjakan maksiat dan seksa bagi orang yang mengerjakan taat, nescaya harus pada akal. Dari sudut akal harus Allah Ta'ala nak beri pahala kepada orang yang derhaka kepadanya, dan harus pada akal Allah Ta'ala nak seksa orang yang taat kepadanya. Itu pada akal sahaja. Tapi dari segi syariat atau nas-nas Al-Quran,
Nah, sebagaimana Allah Ta'ala sebutlah, innaka la tukhliful mi'ad. Dan ayat lain, innahu la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak menyalahi janji. Allah Ta'ala janji nak balas pahala kepada hamba ya ta'at, maka Allah Ta'ala akan beri pahala. Allah Ta'ala nak balas seksa kepada hamba ya derhaka kepadanya, maka Allah Ta'ala akan mengenakan seksa di akhirat. Kerana tiada ditanya ke daripada barang yang diperbuatnya Allah. Nah, apa yang Allah Ta'ala buat tak boleh kita nak kritik sama sekali. Kita nak kata why tu tak boleh dah. Kenapa why what tak boleh dah. Nah, kenapa Tuhan buat gitu pula? Kita nak persoal hak Tuhan buat tak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan mereka itu yang ditanya akan mereka itu. Manusia kita lah akan ditanya di akhirat pula. Itu terjemah daripada ayat la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tambihun ini satu penjagaan. Telah muafakat oleh mereka itu alim ulama atas bahawa anak Adam ni termasuklah kita, anak cucu Adam. Berapa ratus juta bilion million anak Adam belaka tu. Bahawa anak Adam itu diberi pahala akan mereka itu dan diazab akan mereka itu. Dalam ramai anak cucu Adam ni ada hak diberi pahala dan ada hak yang diseksa. Ni akhirat kelak lah. Nah, kita buat baik atas dunia ni tak nampak lagi pahala. Begitu juga balasan pun tak nampak. Begitulah orang yang derhaka kepada Allah, tak nampak dosa dah dunia ni. Begitu juga balasan di dunia tak ada lagi. Tapi di akhirat nanti jelas kita boleh lihat pahala yang kita taat kepada Allah. Kita boleh lihat dosa yang kita derhaka kepada Allah. Sebab itulah hidup kita ni tak boleh pisah daripada dosa dan pahala. 24 jam hidup kita tak boleh pisah daripada pahala dan dosa. Dalam arti kata, dalam masa 24 jam kita buat baik kepada Allah, maka kita diberi pahala. Sebaliknya kalau kita derhaka kepada Allah, kita diseksa olehnya. Dan dia azab akan mereka itu anak Adam. Tak kira lah sama ada hak bangsa Melayu ke, lain daripada Melayu, itu anak Adam belaka tu. Nah, Afrika hak hitam gelap gelemak pun anak cucu ada juga. Nah, orang Arab hak comel pun anak cucu ada juga. Nah, hak putih lepuk pun anak cucu ada juga. Hak mata sawa pucak kelak pun anak ada belaka tu. Anak ada belaka. Asal mari daripada pok sore aja, iaitu Adam alaihi salam. Kemudian mari daripada Hawa alaihi salam juga alaihi salam. Kemudian anak Adam ni ada hak beriman kepada Allah dan ada hak tak beriman kepada Allah. Artinya pecah dua situ pula. Ada hak beriman kepada Allah dan ada hak tak beriman kepada Allah. Itu secara kasar. Kemudian hak panggilan lain pula, hak seperti munafik, musyrik, fasik, asi. Tu dia ada gelar-gelar pula lah. Tu munafik, tu hak berpura-pura Islam. Dalam hati dia tak beriman kepada Allah. Ni pun kekal dalam neraka juga orang munafik. Kemudian ada juga hak yang fasik. Fasik ni dia beriman luar pun beriman, dalam pun beriman, tetapi derhaka kepada Allah, atau dalam golongan asi yang derhaka kepada Allah. Ni pun anak cucu ada juga ni. Nah, jadi hak fasik ni masih lagi beriman. Luar dan dalamnya tetap lagi beriman kepada Allah. Tapi oleh kerana dia buat dosa sama-sama, tak berhenti lagi daripada dosa, maka masuk dalam status fasik, orang yang buat dosa kepada Allah. Selaginya hak yang mukmin, hak mukmin. Mukmin ni ada banyak-banyak hal pula.
Mukmin yang soleh. Sepuluh minggu lepas kita sebut dia. Ada juga mukmin yang tidak soleh. Mukmin tapi tidak soleh. Tadilah jadi pasti selalu dah. Itu baik. Dan adapun segala malaikat dapat nikmat bagi mereka itu malaikat. Kemudian malaikat Allah ni dapat nikmat dan tiada dia azab akan mereka itu malaikat. Adapun golongan malaikat Allah, mereka itu sentiasa dapat nikmat Allah di akhirat dan sama sekali malaikat tidak diseksa oleh Allah Taala. Jadi malaikat ni lepas daripada azab Allah. Adapun anak cucu ada tak lepas daripada seksa. Ada hak dapat pahala, ada hak diseksa. Dan adapun jin, jin ni pun makhluk Tuhan juga. Dia serupa je. Manusia makhluk Allah, malaikat makhluk Allah, jin makhluk Allah. Tiga jenis ni dari segi kejadiannya tak sama belaka. Manusia daripada Adam alaihissalam, anak cucu ni buat daripada setitik air mani je. Kemudian malaikat Allah Ta'ala buat daripada nur cahaya. Adapun jin atau syaitan Allah Ta'ala buat daripada nar api. Jadi dari segi makhluknya makhluk belaka ni. Tiga jenis ni makhluk Allah Ta'ala belaka ni. Dalam arti kata kena buat belaka. Manusia kena buat, malaikat pun kena buat, jin pun kena buat. Siapa yang membuat? Allah Ta'ala yang membuat. Pembuatnya Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala jadi manusia, Allah Ta'ala yang menjadi malaikat, Allah Ta'ala yang menjadi jin. Bukan jadi dengan sendiri dak. Maka malaikat ni sentiasa beribadat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Adapun jin, tengok, maka sesungguhnya telah muafakat ulama atas bahawa ia kafir. Jin hak ia kafir, daripada mereka itu jin diazab akan dia di dalam akhirat. Jin-jin hak ia tak beriman kepada Allah, jin-jin hak tak beriman kepada rasul-rasul, maka dia azab di alam akhirat. Maka jin yang kafir kekal dalam neraka. Supalah manusia yang kafir di kalangan anak Adam kekal dalam neraka. Begitu juga jin yang kafir kekal dalam neraka. Batulah Tuhan kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dengan manusia ni sama-sama kena kenal Tuhan dan beribadat kepada Tuhan. Dalam ayat lain Tuhan kata, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa laqad zara'na li jahannam, dan sesungguhnya la tu la tauqid dah, sesungguhnya tauqid dengan qa pula. Walaqad, dan sesungguhnya. Walaqad zara'na, dan sesungguhnya kami cedahkan neraka jahanam tu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinna wal in, kebanyakannya jin dan manusia. Allah Ta'ala sebut jin dulu baru Tuhan sebut manusia. Berarti ramai jin masuk neraka nak banding dengan manusia. Manusia pun ramai juga, tapi ramai jin lagi hak masuk neraka. Ramai jin lagi hak masuk neraka. Jin lah hak jahat enggak, jadi syaitan, jadi iblis. Hak kufur tu jadi syaitan, jadi jahat. Baik, hak kafir masuk neraka kekal, dan bersalah ulama pula pada yang mukmin daripada mereka itu puak-puak jin. Kemudian jin ini ada juga beriman kepada Allah. Dalam suratul jin itu, dalam ayat Quran, dalam surah Quran ada suratul jin. Surah jin ni faedah dia nya, kalau rumah kita ada jin, baca surah jin lah. Kalau rumah kita ni berasa macam ada gangguan,
Ada berasa tak sedap duduk. Meremeh bulu gomo, meremeh bulu betih gak nah. Tu kemungkinan besar ada jin duduk atas rumah kita. Mengikut pengamal perubatannya bahkan dalam hadis-hadis pada sebut, kalau baca surah jin akan lari lalu dah. Kalau rumah tak sedap duduk, baca surah jin, insya-Allah jin akan berundur lari daripada rumah tersebut. Itu kelebihan ayat Quran. Baik. Jin hak mukmin daripada jin hak yang beriman, tu ulama khilaf pula atas beberapa perkataan. Mana dia? Maka kata qil, kata setengah ulama. Qil tu ulama. Wa qala ba'dul ulama, kata setengah ulama bahwasanya mereka itu jin seperti manusia. Jin serupa manusia. Balah mana serupa manusia? Maka diberi pahala akan mereka itu jin atas taat. Mana-mana jin yang taat kepada Allah, maka diberi pahala. Jin ni dia serupa manusia lah, cuma kita tak nampak dia nampak kita. Itu jin. Kita tak nampak jin, tetapi jin nampak kita. Di dunia dia nampak kita tak nampak dia. Dan jin ni kadang-kadang dia duduk juga dalam majlis-majlis kita mengajar, dia ada. Dia mengaji kadang-kadang. Jin kadang-kadang dia berguru dengan guru manusia. Kadang-kadang dia jelma manusia. Dia duduk sebelah kita mengaji supaya kita lah. Dan kita tak suka apa dia jin duduk sebelah kita. Kita tak suka apa duduk sebelah kita ni selama kena jin. Dan jin ni kalau kita ajak makan roti payah lepas ngajar apa dia tak pergi kan? Lama dah kita dek ngaji dua, mai kita pergi makan kecek-kecek nak kena. Dia kata I'm sorry lah, saya ada kerja ni. Dia tak pergi nah. Dia tak makan roti payah supaya kita. Dia makan jin ni makan tulang-tulang gitu je. Dia tak makan roti nah. Dia sains atas masjid sains gitu. Bila kita nak ajak makan ke, nak ajak mari di rumah ke, atau kita nak turut pergi dari rumah ke, memang dia tak layan lah. Sebab dia dak andai lain, bukan dak andai supaya kita dak. Tapi kalau Islam, kalau hak juruh gak, dia mari mengaji lah. Mengaji. Tapi jangan pula kita tanya demo sebelah ni jin ke gapo. Nampak pelik dah rupa. Tu boleh jadi kita tak kenal, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi gitulah kehidupan jin, dia belajar juga. Baik. Tu jin Islam dia belajar. Dia mengaji supaya kita lah, dia beriman, dia beramal. Tu alam jin. Ni kita nak nafi tadi sebab Quran sebut dah. Quran sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Quran pada suratul jin. Ni wajib kita kena percayalah adanya jin. Hak ia beriman diberi pahala dan dia azab akan mereka itu atas maksiat. Kalau jin hak ia ada maksiat diseksa di akhirat. Dan kata qil, kata setengah ulama lagi, tiada pahala bagi mereka itu jin. Kata setengah ulama, jin ni tak ada pahala kalau dia taat Tuhan pun. Hanya malaikat kelepasan daripada neraka je. Jin ni buat ibadat setara mana pun lepas daripada neraka, tapi tak ada pahala. Kemudian paku sudah ada akhiratnya, dikatakan bagi mereka itu jin, jadilah olehmu akan tanah. Akhirnya Tuhan kata, hei jin, jadilah kamu tanah. Maka hancur jadi tanah seperti segala binatang. Binatang pun di akhirat kelak jadi tanah belaka, rata hancur gitu je. Itu kata setengah ulama. Dan kata ke adalah mereka itu gulungan-gulungan jin hak ya taat ke Tuhan ni pada tepi syurga, yang melihat akan mereka itu oleh manusia daripada sekira-kira tiada melihat oleh mereka itu akan manusia. Akasnya baraya adalah mereka itu atasnya di dalam dunia ini. Baiklah, kata setengah ulama lagi, jin ni puak-puak jin hak beriman lah, jin hak taat Tuhan ni di akhirat kelak, dia duduk tepi syurga je. Nak masuk dalam syurga tak boleh.
Tapi tak masuk neraka. Hak kafir ni masuk neraka dah. Hak beriman ni tak masuk neraka dan tak masuk syurga. Hanya duduk kat tepi-tepi syurga aja. Dan ahli-ahli syurga di kalangan manusia nampak jin duk berkeliaran tepi syurga. Dia tak nampak kita dalam syurga, tapi kita nampak dia duduk luar syurga. Sepalah atas dunia sekarang dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dan kata ke adalah mereka itu puak-puak jin ni pada bukit A'raf. A'raf ni pun duk celah antara neraka dan syurga. Dalam Quran ada satu surah Al-A'raf. Dalam Quran kalau kita buka ada satu surah namanya Al-A'raf. Itu cerita tentang satu golongan laki-laki yang duduk tengah-tengah. Nak masuk neraka pun tak, masuk syurga pun tak. Itu ada cerita sedemikian. Tetapi dia mengharap sangat untuk nak masuk syurga. Puak-puak Al-A'raf ni mengharap sangat nak masuk syurga. Dan dia minta berlindung tak sihnya masuk neraka. Itulah kesimpulannya. Kita manusia yang taat kepada Allah dengan hati yang ikhlas, kita beribadat kepada Allah dengan hati yang ikhlas, maka kita diberi pahala dengan limpah kurnia Allah. Begitu juga hamba-hamba yang derhaka kepada Allah, maka diseksa di akhirat dengan adilnya Allah. Maha suci Allah daripada zalim terhadap hamba. Sikit pun Allah Ta'ala tak buat zalim kepada hamba dia. Dan tak kala selesailah oleh musannaf daripada berkata-kata atas aqaid yang bergantung dengan Allah. Selesai dah tadi, masuk pada agenda baru pula. Berkata dengan selesailah oleh musannaf, yakni tuan pengarang kitab ni, daripada berkata-kata atas akidah yang bergantung dengan Allah, mengambil yakni masuklah ia musannaf berkata-kata atas segala dalilnya, dalil adanya Allah atas tertib ia dahululah. Tetapi dalil tiap-tiap sifat ini menyabitlah ia dalil akan tiap-tiap sifat dan menapi ke lawannya lawan bagi sifat. Dan segala dalil sifat maknawiyah itu ialah segala dalil sifat ma'ani dah. Dalil sifat makni boleh pakai bagi dalil sifat maknawiyah. Dan ketahuilah daripada demikian itu bahawasanya burhan, yakni dalil. Burhan artinya dalil. Bahawasanya burhan wujud itu dalil ada Allah Ta'ala, mesabitlah ia akan dia dan menapilah ia akan adam, akan tak adanya Allah. Atau kedata ada cerita pula, dan burhan qidam, mesabitlah ia akan dia dan menapilah ia akan hudus, yakni baharunya Allah. Dan demikianlah, begitulah hingga akhir sifat salbiyah. Dan bahawasanya burhan kudrat, menyabitlah ia akan dia dan menapi kelawannya, dan menyabitlah ia akan al-kaunu qadiran dan menapi kelawannya. Dan burhan iradat, mesabitlah ia akan dia dan menapi akan lawannya iradat, dan mesabitlah ia akan al-kaunu muridan dan menapilah ia akan lawannya. Dan demikianlah hingga akhirnya. Dan kerana demikian itu tiada mendatang oleh musannaf bagi segala dalil segala lawan, dan tiada bagi segala dalil maknawiyah. Dan bermula burhan dan dalil bersama keduanya. Dan baiklah, bermula burhan dan dalil dia. Burhan itu bahasa Arab, dalil itu pun bahasa Arab juga. Apakah pengertian kedua-dua tu? Jawabnya bersama kedua, sama aja. Burhan ke dalil pengertiannya sama aja. Dan kata setengah ulama, ia burhan terlebih akhas, terlebih tertentu daripada dalil, kerana bahawasanya tertentulah ia burhan dengan ia bersusun daripada dua muqaddimah, ia yakin keduanya dua muqaddimah bersalah dalil, maka bahawasanya adalah ia dalil ia bersusun dan ia tiada bersusun, dan qat'i dan zanni. Ada dalil qat'i, ada dalil zanni, dan ini ialah yang sahih. Dan telah terdahulu sebut bahawasanya adalah hak, yakni hak makrifah, sukatan mengenal Allah ni. Hak makrifah yakni sukatan mengenal Allah, ia wajib atas mukallaf itu, iaitu jazam, yakni pegangan yang kukuh. Lagi pula ia muafakat bagi hak
ia membetuli dengan perkara yang sebenar serta dalil, yakni adanya bukti-bukti. Baiklah, setelah kita berpegang adanya Allah Subhanahu wa taala, tak cukup selagi mana kita tidak ada bukti di atas pegangan tersebut. Ini kena faham malak. Kita pegang Allah taala ada. Kita beretika Allah taala ni ada. Maka baik, manakah bukti Allah taala ni ada? Situ kita kena ada pula tu. Ngaji bab akidah, kita pegang Allah taala ada. Mana bukti Allah taala ada? Nak bukti pula. Sekarang kita nak belajar bukti-bukti Allah taala ada. Kita nak belajar bukti-bukti Allah taala maha kuasa. Kalau tidak ada bukti hak kita pegang Allah taala ada, maka tak dikata makrifah lagi. Tak siapa hak sebenar-benar makrifah lagi. Kemungkinan satu hari kita akan longgar pegangnya. Dulu kita pegang Allah taala ada. Akhir-akhirnya tak saya pegang dah. Sebab tahu mana bukti Tuhan ada. Ditakuti jadi gitu pula. Sebab itulah tak cukup setakat pegang ada tanpa ada bukti pula. Maka adalah yang tersebut itu sunyi daripada dalil, maka tiada dinamakan makrifah. Kalau tak ada dalil, maka tak dikatakan makrifah lagi. Maka berkehendaklah menyatakan dalil, yakni tanda-tanda atau bukti-bukti wujudnya Allah. Maka sekarang hamba hendak menyebutkan dalil nakli, yakni dalil daripada Quran bagi tiap-tiap akidah terdahulu atas dalil akli. Nakli artinya dalil hak daripada Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dia ni ada. Cuma kita nak berdepan dengan orang kafir ni, kita nak berhujah dengan orang kafir, kita nak berdialog dengan orang kafir, kita nak berdialog dengan orang kafir tentang adanya Allah Ta'ala, lalu kita buka ayat-ayat Quran. Orang kafir dia tak boleh terima ayat Quran. Bacalah ayat Quran setahu mana pun dia tak terima, dia tak faham. Dia tak faham, dia tak boleh terima, dia tak nak petai lagi dah. Supaya juga kalau kita berhujah tentang kebaikan hudud, lalu kita baca ayat Quran kepada orang bukan muslim, dia tak boleh terima, dia tak faham. Kita berhujah hudud ni penting, bagus, keadilan, buktinya qala Allah Ta'ala, tetap orang kafir tak boleh nak terima sebab dia petai lagi dah tolak Quran. Kita kena guna hujah akal biar dia terima, biar dia nampak kebaikan hudud hak yang kita nak laksana, khususnya di Kelantan. Guna akal, guna contoh, guna misal. Tu biar nampak. Adapun kita nak pegang Allah Ta'ala ni ada, kita orang Islam, pertama ada sebut dalam Quran. Banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut dia ni ada. Kerana mengambil berkat dengan Quranul Azim, dan berkatalah hamba adapun dalil nakli, dalil hak bahasa pindah daripada Quran. Nakli artinya pindah daripada Quran, yang menunjuk ke atas wujud, atas ada Allah Ta'ala itu firman Allah, afillahi syaqqun, artinya adakah pada wujud Allah itu syak, yakni tiada syak sekali-kali pada adanya Allah. Tuhan tanya balik kita, afillahi syaqqun, musyak ke tentang adanya Allah? Kita ni kan, kalau bos setakat kecek je atau setakat jawab je Allah, siapa buat langit Allah, siapa buat bumi Allah, betul dah jawab apa tu, bukan tak betul-betul. Jadi setakat kecek gitu, orang kafir kecek. Orang kafir kecek. Bahkan orang kafir di zaman Rasulullah pun dia jawab gitu juga. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya siapa buat langit, dia jawab Allah. Bahkan orang-orang Cina di Kelantan, orang Sia sebelah tupak apa, kalau kecek agak kecek Allah sama. Insya-Allah. Bahkan Barack Obama hak mari Malaysia baru ni, dia berjalan dengan imam masjid negara, dia pergi melawat dalam masjid negara, lepas tu melawat Tugu Pahlawan. Bila tu imam tu kecek, dia jawab insya-Allah. Barak perti juga insya-Allah. Jadi reti setakat reti di bibir saja aja.
Jadi orang Cina hak sebut insya-Allah, orang keling-keling hak sebut insya-Allah, sebut Allah Allah itu sebut di bibir sahaja. Tak sampai di hati, dan sebut oleh kerana biasa aja. Sebut ni kerana duk saing dengan orang Islam. Tapi dari segi kenal Allah sama sekali tak kenal. Dan bukti adanya Allah tu pun sama sekali tidak ada bukti. Kemudian kita Islam ni kalau kita sebut Allah setakat tu je, nah, setakat pandai sebut je. Kemudian kena pada nak kemukakan bukti-bukti pun tak ada, maka lebih kuranglah kita dengan Barack Obama tu, nah, lebih kuranglah, nah. Lebih kurang dengan Cina hak sebut insya-Allah insya-Allah. Nah, jadi kita Islam kita kena usaha lebih pada tu lagi. Lebih daripada bila kita boleh sebut tak ada Tuhan, malaikat, Allah. Allah tu siapa? Nah, Allah tu siapa? Nah, tu Allah tu siapa? Nah, kena tahu nah. Dan mana bukti adanya Allah. Sebab tu nak mengaji sifat, nak mengaji tauhid ni kan, nak mengaji untuk mengenal Allah. Nah, bukan setakat untuk boleh sebut saja. Islam dia nak mengenal, bukan nak menyebut. Nah, setakat pandai sebut tapi tak kenal, tak memadai dalam bab makrifah. Nah, Islam dia tekan ke atas kita mesti mengenal Allah. Islam tak kata kamu mesti pandai menyebut Allah. Dari segi menyebut ni ramai manusia pandai menyebut. Hatta hak tadilah kafir Sia, kafir Cina, kafir Keling, kafir orang putih pandai sebut Allah. Itu tidak memadai untuk iman tauhid kita. Kita kena usaha lagi, iaitu mengenal Allah. Mengenal inilah kita kena mengaji, kena kaji, kena tilik, kena fikir, pas mengaji, pas belajar, pas mengaji, pas sagu, pas sekitar, akhirnya kita kenal. Nah, itu atas dunia kita diperintah mengenal. Adapun kita masuk syurga nanti, kita masuk syurga nanti tidak ditekan dah di atas kita untuk mengenal Allah. Hanya di sana kita boleh terus melihat Allah dah. Itu peringkat dah. Kita masuk syurga nanti, kita tak perlu mengenal dah. Hanya kita akan pergi kepada terus melihat Allah Ta'ala dah. Dalam syurga kita akan terus melihat, tak perlu mengenal Allah dah. Nah, dalam syurga kita tak berhajat dah kepada mengenal Allah. Hanya kita akan diberi melihat Allah. Melihat lain, mengenal lain, menyebut lain. Tu faham molek nah. Jadi atas dunia kita belajar untuk melihat Allah, no, sama sekali kita tak akan melihat. Belajarlah setara mana pun, tinggi mana pun, sama sekali kita tidak akan diberi melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita akan diberi mengenal Allah Taala. Mengenal lain, melihat lain. Adapun dalam syurga kita akan diberi melihat Allah Taala, tak mengenal dah. Setara Nabi Musa minta dengan Tuhan nak kenal Allah, nak lihat Allah. Nah, Rabbi arini, Rabbi anzur arini. Hei Tuhan, beri tiliklah kepada aku nak tengokmu Tuhan. Nabi Musa minta nak lihat Allah. Nah, Tuhan kata tak boleh, lan tarani, pak bila-bila mu tak boleh lihat aku di dunia. Setakat kenal boleh, tapi nak lihat tak boleh. Nah, jadi baik kita orang Islam, supaya makrifah kita sebenar-benar makrifah, kita kena belajar untuk mengenal. Jangan cuba untuk nak melihat. Kita tidak ada kekuatan untuk nak melihat Allah di dunia, tetapi kita diberi kekuatan untuk melihat Allah di alam syurga nanti. Di akidah. Nah, itu kena faham elok nah. Kalau gitu manakah bukti ada Allah? Oh, banyak. Nah, orang yang buat ibadat kepada Allah nilah berarti dia pegang Allah Taala. Kita duk semaya, duk rokok, qiyam, sujud ni berarti kita pegang Allah Taala ada dah tu. Nah, kita buat ibadat ni berarti kita pegang Allah Taala ada. Berarti kita yakin Allah Taala ada. Nah, sebab itulah status orang tak semaya ni payah nak basa, payah nak buat keputusan weh. Nah, nak kata kafir ke dia tak ada berhala atas rumah. Nak kata kafir dia tak pernah sembah berhala.
Nak kata Islam ke dia tak pernah sujud kepada Tuhan. Payah nah. Nak kata beriman, nak kata Islam, dia tak pernah sujud kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau dia yakin Allah Ta'ala ni ada, pasti dia rokok sujud kia kepadanya. Nak kata kafir ke, tak ada berala, tak rumah, tak ko pun tak ada. Dia pun tak masuk jarak sebulan sekali pun tak juga. Allah payah nak putusan. Sebab itulah orang Islam sengoti, orang mukmin sengoti, dia menjaga salat sembah Allah Ta'ala. Baik, ini tugas kita. Nah, tugas kitanya mengenal Allah. Kemudian pergi kemah-kemi Allah Ta'ala ni ada. Itu pertama ayat apillahi syakun, adakah kamu syak ada pada Allah Ta'ala tu? Jawabnya tak syak. Bukan kita yakin Allah Ta'ala ni ada. Sebab tu kita orang Islam ni dua perkara tak boleh nak pisah, ilmu dan ibadat. Kalau mengaji ilmu saja tanpa buat ibadat, ni supaya orang bukan Islam lah ni. Orang bukan Islam kan sebut kafir ni kasar bahasa. Nah, sebut orang bukan Islam lah. Orang bukan Islam ni dia mengaji semata-mata mengaji lah. Tapi ibadat tak ada. Orang bukan Islam dia mengaji lama, mengaji tinggi, bertahun-tahun, habis ratus-ratus ribu, dia mengaji saja-saja je tanpa ibadat. Dia tak berikap dengan ibadat. Dia lebih kepada untuk nak menguasai ilmu. Bila ada ilmu boleh menguasai kemajuan dan kekayaan. Tapi ibadat tidak ada dalam kehidupannya. Adapun kita orang Islam, kita mestilah menguasai ilmu dan menguasai ibadat. Ibadat pun kena ada, ilmu pun kena ada. Dua ni tak boleh nak pisah. Buat ibadat tanpa ilmu Allah Ta'ala tak terima. Ada ilmu saja tanpa ibadat, sia-sia ilmu kita. Kita orang Muslim, seandainya kita mengaji ilmu sahaja tanpa ada ibadat, maka kita serupa dengan orang bukan Muslim. Nah, kita mengaji tinggi, mengaji hebat, kelulusan tinggi, tapi semaya ada, aurat tak tutup. Nah, pergaulan bebas, ala haram kita tak peduli, tapi kelulusan kita tinggi. Nah, kerja kita besar, gaji tinggi, tidak ada makna kehidupan untuk akhirat. Dunia mungkinlah bermakna, tetapi akhirat tidak ada bermakna. Supaya dengan demo tu selalu dah. Nah, sebab itulah kita orang Islam, kita ada panduan. Kita orang Islam, kita ada garisan. Kita orang Islam, kita ada patai larang. Hak yang Allah Ta'ala telah tetap dah ke atas kita. Itulah sebagai mukadimah akan datang kita masuk nak bicara tentang ngaji bab dalil pula. Lepas dah kita ngaji sifat hak wajib, lepas dah sifat mustahil, lepas dah sekarang kita nak masuk pula pasal ketiga, iaitulah pasal keempat dah ke, tentang dalil-dalil pula di atas tiap-tiap sifat kita mengaji lepas tu. Insya-Allah akan datang kita belajar pula dan lagi firman Allah, khalaqallahu samawati wal arda wallahu alam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Walhamdulillahi rabbil alamin. Malam ni kita ada pengajian hadis seperti biasalah setiap Isnin malam Selasa.